Al-khawfu bil jalil. Kita tidak takut kecuali Allah. Kalau letak macam ni tuan-tuan, tak susah hati. Tuan-tuan duduk di mana pun tuan-tuan tenang. Duduk Pulau Ketam seorang-seorang, kita ingat Allah. Duduk dalam kereta, ya Allah, walaupun ditukar dari Pulau Ketam, rupanya aku berkawan dengan ulama di sana. Di sana tuan-tuan, hari kedua tu saya forum dengan Datuk Abu Hassan Din. Hari kedua tu forum dengan Dr. Zulkifli. Hari kedua di Pulau Ketam. Di mana tuan-tuan? Di Masjid Negeri. Allah angkat kita. Allah tuan-tuan angkat kita. Saya duduk di tengah. Dr. Zulkifli yang ulama besar yang masuk dalam TV9. Sebelah Datuk Abu Hassan Din. Saya ustaz biasa ya. Ustaz Harilung kata cerai. Bila saya ceramah, saya buat lawak. Dr. Zulkifli jarang gelak, tapi aku buat lawak dia gelak. Datuk Abu Hassan, ulama besar, dan saya ceramah, dia hangguk. Tengok ulama besar saya forum, depa gelak, depa hangguk. Aku ceramah, hampa hangguk, gelak. Orang ajak dia. Tuan-tuan saya nak apa? Alhamdulillah Allah angkat kita. Tuan-tuan jangan takut dengan manusia, takut dengan Allah. Al-khawfu bil jalil. Yang kedua apa? Yang kedua al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil. Beramal dengan Quran yang Allah turun. Allah angkat kita dengan Quran tuan-tuan. Kita duduk dalam jamaah Quran tak pernah baca, balik semula buka balik. Ada di kalangan ahli jamaah Quran pun tak tengok. Sebab tu saya nak bagi tahu Ustaz Bakar sebut, alhamdulillah sekarang kita wujudkan semula usrah-usrah. Dengan usrah ini dibacakan Quran, bila ada Quran di dada, Allah akan bagi rahmat dengan Quran. Saya cerita tuan-tuan dalam kisah saya, walaupun ada orang hentam saya dalam YouTube. Saya nak cerita benda ini, kalau kita tak kawan dengan orang baik, kita tak tahu kebaikan dia. Kita tak kawan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kita tak tahu kelebihan dia. Saya pernah 2006 tuan-tuan, saya cerita dalam ceramah YouTube, saya ulang tak apa. Saya masuk tuan-tuan tiang nombor 4, daripada nombor 4 Masjid Nabawi, tiang nombor 10 ke belakang, ada seorang waliullah di Masjid Nabawi, namanya Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah ni mata buta tuan-tuan, tapi muka dia berseri tuan-tuan, umur 120 tahun. Dia hafal Quran, dapat sanad daripada Jibril, Nabi Muhammad melalui Abdullah bin Abbas, satu-satu sampai kat dia. Sanad, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, mata buta, muka berseri, gigi penuh. Saya pergi kat dia, ya Syekh, ana min Malaysia, ana urid an aqra'ul Quran. Ni aku orang Malaysia ni, nak baca Quran, Fatihah faqat, Fatihah bas, Fatihah ya. Nak ambil sanad Fatihah. Dia mata buta tuan-tuan, muka berseri, gigi penuh. Sebab tu wahai tuan-tuan, gigi kena ada nak baca Quran. Kalau tak ada, alhamdulillah darat mampu. Bagi ada gigi, kalau tak ada kubur gigi palsu, kemudian lekatkan dengan Polydent. Sempat lagi promosi tuan-tuan. Gigi ada penuh, saya pun pilah. Bila pergi kita pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rasa sedap dah. Kata dia tengok saya, kullu khata', semua salah. Masya Allah, umur 36. Kita pun ainal khata' ya Syekh, mana salah? Syuf, mana salah? Ainal khata'? Anta taqra' kal Misri, dia macam-macam orang Mesir dia. Nabi baca macam ni. Hari pertama bismillah. Bismillah, dia mata buta. Dia tak iqra'. Saya bismillah. Saya baca tak betul, dia penampak. Aku omok cuma orang tua ni. Tapi sabar tuan-tuan, ngaji kena sabar. Macam tuan-tuan dengar ceramah kena sabar. Kalau tak sabar, dia bangun pelan-pelan, lepas tu dia buat nak kencing. Lepas tu dia start motor belah balik, buat belah balik. Itu tak sabar tu kan? Ni kita sabar, dengar dua. Saya sabar, saya alham, dulu aku tomok cuma orang tua ni. Tapi sabar tuan-tuan, alham, segala puji bagi Allah. Saya alham, laham, saya laham, maksud dia daging, dia jolok lidah saya. Saya sabar, tak faham jolok lidah, yang penting aku nak baca. Iyyaka na'budu, saya iyyaka na'budu. Iya, hanya dikau yang kami sembah. Saya iyyaka na'budu. Cahaya matahari yang kami sembah. Dia penampak saya. Aku omok cuma orang tua ni. Tapi dia tak nampak. Kita pun sabar. Waladha. Saya waladha.
Tu jawab. Wala ba, saya sebut. Kemudian sampai hari ke-10, Iqra. Ya akhi, Iqra. Tidak baca. Saya pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia apa kali? Ahsan. Dia buat macam ni. Ahsan. Ahsan tu isim tafdil. Maksud dia apa? Hasan baik. Ahsan sangat baik. Dia tak buat macam tu. Dia buat macam ni. Buat macam tu mangkuk ayun tu lah. Saya pun nak tunggu aku dia buat macam tu kan. Satu Malaysia dia buat. Saya pun pegang tangan, saya cium tangan dia. Ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Amru ila Sami satu minni ilaika. Saya pun qabil hadha ijazah. Saya cium tangan dia, saya peluk dia. Tuan-tuan, tengok beramal dengan Quran satu aura mai. Ya Allah, sedapnya badanku, pelik ni macam rasa. Hebatnya baru Fatihah. Tiba-tiba sebelah saya ada seorang cikgu, dia tepuk. Orang Kuala Nerang. Ustaz, abang kat dia, saya pun nak baca Fatihah. Saya pun ya Syekh, hadza sadiqi huwa yurid an yaqra'ul Quran. Fatihah bas, Fatihah faqat. Dia buat macam mana? Itlaq barra. Dalam bahasa Arab teman. Itlaq barra. Itlaq barra ni dalam bahasa Arab boleh belah. Sebab tu kalau tuan-tuan makcik-makcik semayang dekat Masjid Haram, Allahu Akbar, Arab. Barra kita barra. Bukan barra. Dia kata barra tu belah. Dia kata itlaq barra. Saya kata, cikgu, dia halau cikgu belah. Cikgu dia bangun belah. Ya Syekh, limada? Kenapa? Mata buta tuan-tuan, umur 120, gigi tersusun rapi, berseri wajahnya. Hadzal rajul, lelaki itu, laisa salatu subh, tak semayang subuh hari ini. Dia. Quran tuan-tuan membuka pintu hati manusia. Tuan-tuan nak buka hati manusia, Quran baca. Saya kata, ya Allah, aku duduk 10 hari dia duduk baca apa kat aku ni? Aku bukan baik sangat pun. Kita pun kesok pelan-pelan. Sebelum dia kata bara, biar aku berbelah. Saya pun bangun belah. Cikgu tu dah jalan. Cikgu macam. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita berkawan dengan orang baik. Kita dapat rahmat daripada kebaikan. Berkawan dengan wali Allah, kita akan dapat kehebatannya. Saya panggil, cikgu duduk sah. Cikgu tahu tak pasal apa dia halau? Saya tahu. Dia kata cikgu tak semayang subuh. Ya? Saya semayang ustaz. Tapi hari ini saya bangun lewat. Saya semayang pukul 9. Rupanya dia qada tuan-tuan. Syekh dia tahu kata tak sembahyang subuh. Sebab apa tuan-tuan? Wal amalu bitanzil, beramal dengan Quran. Wahai tuan-tuan yang dengar, balik ambil Quran, balik baca. Kalau tak boleh, balik mengaji. Abang ipar saya umur 50 baru boleh baca Quran. Saya pergi mengajar abang fathah kasrah i dhammah u, dia fathah kasrah i dhammah u, ba fathah ba i u lupa. Kita masuk lupa ayu. Aku kata abang ni memang mangkuk ayun dia. Abang mengaji tu. Alhamdulillah tuan-tuan, 5 tahun baru Iqra 6. 5 tahun tuan-tuan, 55. Bata dia lupa bila masuk ba. Yang dia ingat apa? Babi buta. Mampu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah bila ada Quran, Allah angkat sekarang menjadi imam tuan-tuan. Bang, nak kepada cahaya Allah, kita ceramah tak jadi benda. Tetapi kalau hati penuh dengan zuluman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dengar ceramah pun bengang lagi, dengar tazkirah bengang lagi, sebab hatinya penuh dengan penyakit. Cara nak ubat Quran tuan-tuan. Quran, anak saya 6 orang hafal Quran. 6 orang, 5 orang perempuan, seorang lelaki. Tu segak-segak, siapa nak 18,000, tak mau sudah. Ikut pasaran gula mahal Ustaz. Saja melawak. Ni malam-malam aku merapu, tidak dena. Ustaz dengar. Tuan-tuan, alhamdulillah Quran
balik daripada Pulau Ketam, Ramadan tuan-tuan, satu Ramadan ditukar Pulau Ketam, balik minggu kedua, anak saya yang sulung, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Langkah sejuk hati. Tengok sana pula, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Luqman, tuan-tuan, sejuk hati. Ya Allah, anakku didik dengan Quran. Rupanya Quran ini membentuk peribadi manusia. Bang, ada tak anak kita yang hafal Quran? Anak kita seorang pun tidak untuk membaca Quran bila kita nak mati. Sedihnya, wahai tuan-tuan yang ada, balik tengok anak kita, bagaimana diri kita.